Jauh sikit. Ataupun apa? Jangan buat zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi 102 Rumi. Jawi. 102 Jawi. Rumi 130. Kan? 130. 102 Jawi, 130 Rumi. Kifayatul Muhtadi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi Fiddarain amin ya rabbal alamin. Atau syak ia pada lebihnya. Atau syak ia pada lebihnya. Yakni, lebih apa? Yakni lebih sunat ab'ad. Adakah telah ia mendatangkan dia atau tiada? Dia syak dalam semayang dia, dah buat sunat ab'ad ataupun tak buat lagi. Atau tiada, seperti bahawa ia syak pada kunut atau pada tasyahud awal, itulah dia sunat ab'ad. Adakah ia bacakan kunut atau tiada? Demikian lagi tasyahud awal, maka sunat ia sujud sahwi. Maknanya bukan semata-mata syak pada rakaat. Syak pada rakaat pun sunat sujud sahwi kan. Syak pada rakaat ambil yang kurang tu tambah satu, sunat sujud sahwi. Fokus kita dekat sunat sujud sahwi tu. Itu kalau rakaat. Malah rukun pun sama, syak rukun. Syak rukun buat ataupun tidak, kena pergi kat rukun tu sebelum sampai rukun seumpama. Kena ingat ayat tu, rukun seumpama tu. Kalau orang kalau tak mengaji, tak faham apa maksud rukun seumpama tu. Sebelum sampai rukun seumpama, bila dia tak sampai lagi rukun seumpama, maka dia wajib pergilah ke rukun itu. Bila dia syak tadi, dia syak pada rukun, kemudian teruskan sembahyang. Nanti sebelum salam sunat sujud sahwi. Tapi kalau dah sampai rukun seumpama, dah sampai dah, tak nak kembali, macam mana benda dah lepas. Jadi teruskan sembahyang, tambah satu lah nanti. Apa maksud rukun seumpama? Takut ada orang tak faham. Kalau dia terlupa rukuk, bukan dia terlupa, dia syak. Dia bila sebut syak, terlupa sama je. Dia syak rukuk atau tidak, ataupun dia yakin rukuk atau tidak. Dia yakin tak rukuk ataupun dia syak rukuk atau tidak. Bila dia sedar, bila dia ingat balik ni, ketika sujud tu belum sampai rukun seumpama, belum sampai rukuk.
yang dilupakan tu. Maka wajib dia bangun daripada sujud, pergi ke rukuk. Sebelum pergi ke rukuk tu berdiri dulu, lepas tu pergi ke rukuk. Teruskan sembahyang. Teruslah. Kalau dia dah sampai rukuk semua, maksudnya dia ingat ketika dia rukuk kedua tu. Dia ingat tadi tak rukuk yang rakaat pertama. Ataupun dia syak, rukuk ke tak, rukuk ke tak. Dia syak. Sama lah juga. Iaitu berbeza lah. Iaitu sebab dia dah tengah rukuk, teruskanlah sembahyang. Jadi rukuk yang dia syak tu jadilah rukuk. Rukuk yang betul ni. Jadi tak perlu nak pergi dah. Sebab tak boleh nak pergi pun. Dah sampai rukuk nak pergi macam mana. Macam tu juga. Dah stesen dia. Macam tu juga sujud. Sujud rakaat yang kedua. Itu bukan stesen. Terlebih stesen lah tu. Dia ingat ketika sujud rakaat yang kedua. Yang dia tu, dia teringat tak buat ataupun dia syak. Rukuk atau tidak pada rakaat pertama. Dia ingat pada sujud rakaat yang kedua. Terlebih stesen lah. Terlebih rukun seumpama dah. Maka macam mana? Teruskan sembahyang je lah. Jadi rakaat yang first tadi tak kira. Itu dah bincang sebelum ni sebenarnya. Cuma kita nak bahas apa sebenarnya? Kenapa diulang? Ulang sebab sunat abad tak payah pergi. Tu je. Tapi sunat sujud sahwi. Saya kata kat sini, ia syak pada lebih ni, yakni lebih sunat abad. Adakah ia telah mendatangkan dia atau tiada? Dia buat ke tak buat? Seperti ia syak pada kunut atau pada tasyahud awal, adakah ia baca kunut atau tiada? Demikian lagi tasyahud awal, maka sunat sujud sahwi. Cuma tak payah pergi. Sebab dia sunat abad. Dia bukan rukun. Rukun kena pergi. Pergi balik ke tempat yang dia lupa. Itu pun kalau tak sampai rukun yang seumpama. Jadi kita kena sentiasa bermain dengan rukun seumpama tadi tu. Okey. Kalau bahasa sekarang dia panggil rukun yang sama. Tengok. Rukun yang sama pada rakaat yang lain. Tu bahasa sekarang. Bahasa dulu pendek. Rukun seumpama. Relax. Dia kata bahasa dulu mantap lah. Maka hukum syaknya pada lebih abad itu, dia nak bagi, dia panggil taswir. Dia nak gambarkan, nak besarkan lagi, nak panjangkan lagi cerita. Maka hukum syaknya pada lebih abad itu seperti hukum ia syak pada sembahyang yang 4 rakaat sedang disembahyangkan. Dia nak bagi perbandingan. Dia sembahyang 4 rakaat dan sedang rakaat itu 4, isyak ke apa ke, yang 4 rakaat dan dia sedang sembahyang. Okey. Yang mana sedang sembahyang rakaatnya yang keempat. Masuk rakaat keempat, dia pun tiba-tiba mari. Adakah rakaat ini rakaat ketiga dan yang hendak didatangkan tu rakaat keempat, atau rakaat ini yang keempat dan rakaat yang hendak didatangkan dia jadi rakaat yang kelima? Duduk. Wah, 3-4 lah tu. Samalah 3-4 lah tu. Kemudian nyata pada ketika itu, nyata pada ketika ia perbuatkan dia dengan rakaat yang keempat, maka sunat sujud sahwi baginya kerana syak ia pada hal lebihnya. Mana? Dia nyata pada ketika ia perbuatkan dia keadaan. Perbuatkan keadaan tu. Okey. Dan rakaat ni sebenarnya balik. Dan rakaat ni hendak datang dia jadi rakaat yang kelima. Kemudian nyata pada ketika ia perbuatkan dia. Kemudian masa dia duk buat tu, rakaat keempat tu, ketika ia perbuatkan dia keadaan rakaat yang keempat. Keadaannya rakaat yang keempat. Okey. Dia hilang kat situ. Jadi masa ni dia 3-4. Yang kejap lagi nak naik ni 4 ataupun nak naik ni 5. Kalau yang nak naik ni 4, sekarang ni tengah sujud lah kita katakan. Tengah sujud ni, rakaat ketiga lah. Nak naik 4. Tapi kalau ini dah 4, nak naik nanti 5. Tapi tak tahu mana satu. Sama ada nak naik ni 4 atau nak naik ni 5. Lepas tu, kemudian dia pun pilih 3 kan? Pilih 3 dengan maksud naik kan? Sebab dia naik. Bila dia naik, dia katanya, ketika ia perbuatkan dia keadaannya rakaat yang keempat. Tu, nya tu penting tu. Jadi bila dia dah naik tengah-tengah baca Fatihah, memang 4 pun. Tapi ketika dia nak naik tu 3-4. Kenapa dia naik? Kerana memilih ambil 3 nanti tambah 1. Itu kaedah dia. Bila dah naik rakaat keempat, memang betul itu sebenarnya 4. Dia bagi ingat lah. Okey. Maka sunat sujud sahwi. Sunat juga. Sedangkan kalau ikut logik, bukan ikut logik lah, ikut kita fikir, sujud sahwi apa dah memang
Betul dah. Tapi sebelum betul tu, ada tak dia syak? Ada. Oleh kerana itu, maka sunat juga sujud sahwi. Kerana baginya kerana syak ia pada lebihnya. Dia pernah syak yang rakaat tu lebih. Kan? Ni 3 ke 4. Dia tengah sujud ni. Rakaat tengah sujud ni. Nak naik ni 3, nak naik 4 atau nak naik ni 5. Tapi dia ada syak lah yang akan naik ni 5. Memang ada syak tu dalam hati dia. Dan dia juga ada syak dalam hati dia yang nak naik tu 4. Yang 4 tu tak apa. Yang 5 tu. Dia ada syak tak? Ada syak. Tapi kerana nak naik ke tak, kena ikut kaedah. Kaedahnya kena naik juga. Walaupun syak itu rakaat ke-5. Ketika dia naik tu, dia syak lah rakaat tu lebih. Ada. Tapi rakaat tu lebih ada? Ada. Rakaat tu betul ada juga. Tapi ada tak syak rakaat lebih? Ada. Oleh kerana ada syak rakaat lebih, maka sunat sujud sahwi. Walaupun selepas pada tu ternyata memang betul lah tak lebih pun, tetap juga sunat sujud sahwi kerana dia pernah syak yang rakaat tu lebih. Pernah pun kira ke? Kira. Bukan mestinya lebih. Pernah pun. Okay. Okay. Walaupun dia tak naik rakaat ke-5 kan? Dia tak naik pun. Best. Adapun jikalau tiada ihtimal lebihnya. Adapun jikalau tiada ihtimal lebihnya, ihtimal ni macam mana nak terjemah apa? Ihtimal ni ditanggungkan. Ihtimal daripada hamala. Hamal tu kalau orang Melayu panggil hamil. Hamil tu mengandung. Masuk kandung lah asalnya. Kandung. Ihtimal Bukan. Dia tanggung. Cuma macam mana nak buat ayat? Adapun jikalau tiada ihtimal lebihnya, dia tidak tanggung lebihnya. Seperti bahawa ia syak pada satu rakaat daripada sembahyang yang 4 rakaat. Adakah rakaat itu yang ketiga atau yang keempat? Kemudian teringat pada ketika itu keadaannya yang ketiga, maka tiada sunat ia sujud sahwi. Jadi kalau katalah yang tadi 3-4, nak naik ni 4 atau nak naik 5. Kalau nak naik 4, maka waktu tu 3 lah. Kalau nak naik 5, maka waktu tu 4. Jadi kenapa sunat sujud sahwi? Sunatnya tak wajib. Kenapa sunat sujud sahwi sebelum salam? Sebab walaupun dia kata naik ni mungkin 4, tapi dia juga kata syak dia mungkin juga 5. Kenapa naik juga? Kerana ikut kaedah. Okay. Yang ini lain. Nak naik ni 3 atau nak naik ni 4. Dalam sembahyang 4 rakaat lah. Bukan sembahyang maghrib, sembahyang 4 rakaat lah. Nak naik ni 3 atau nak naik ni 4? 3 ke 4? Nak naik ni. Maknanya, kalau nak naik tu 3, maknanya tu tengah rakaat kedua, ada tahiyat awal lah. Angin. Makan duku. Jadi dia bagi makan duku. Dia salah. Kalau nak naik tu 3, maknanya dia sedang ada 2, maknanya ada tahiyat awal. Kalau nak naik tu 4, maknanya sekarang dah rakaat ketiga. Okey. Kemudian naik juga. Bila dia naik, tiba-tiba memang betul 4. Kan dia ada 2 tadi, syak dia. Mungkin nak naik ni 3, mungkin nak naik tu 4. Katalah naik. Oh, 4. Memang betul 4. Tu kata ni. Kemudian teringat pada ketika itu keadaannya yang ketiga. 3-4. Nak naik 3 ke 4. Naik. Oh kan, naik. Maka bila dia naik macam ni. Bila dia naik, kan bila 3-4 kena ambil 3. Bila dia naik, kemudian masa dia duduk dekat naik tu, betul lah 3. Sama tak tadi? Sama. Bezanya tadi 3-4 dengan yang ni. Biasa tadi kemungkinan 4 dan 5, yang ini kemungkinan 3 dan 4, kan? Ni kurang. Okey. Dia kena faham betul-betul ni. Jadi, pada ketika itu dia kata 3 ke 4 nak naik ni. Rakaat ketiga ke rakaat keempat yang nak naik.
Kalau rakaat ketiga, empat, ambil tiga. Maksud nak naik tu reka. Mana itu sedang rakaat kedua lah. Jadi ada tahiyat awal tak? Adalah tahiyat awal. Tahiyat awal dulu. Lepas tu naik. Tengah-tengah buat rakaat ketiga. Betul memang tiga. Okey. Tak sunat sujud sahwi. Kalau nak tengok daripada sudut keadaannya sama je. Yang tadi nak naik ni 4 ataupun nak naik 5. Ambil ni nak naik ni 4 lah, ambil kurang kan. Tengah-tengah naik. Memang betul lah 4. Kan sama keadaannya. Beza 3 4 4 5. Betul lah 4 tapi sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia ada syak kemungkinan 5. Walaupun ternyata lepas tu tak 5 pun, salah je. Yang ini dia syak dia mungkin 3 yang nak naik ni, mungkin 4. Bila dah naik, memang betul 3. Dia ada syak tak 4? Ada. Lebih tak daripada rakaat semayang tu? Tak lebih 4. Maka tak ada sujud sahwi. Susah. Dia kiaskanlah dengan 3 rakaat. Maghrib samalah. Jangan ambil 3 4 pula maghrib tu. Maghrib maknanya dia nak naik. Dia sujud ni. Nak naik ni rakaat ke-3 atau nak naik ni rakaat ke-4? Kalau nak naik ni rakaat ke-3, maknanya ada tahiyat awal ni. Bila nak naik ni rakaat ke-4, maknanya sekarang ni akan tahiyat akhir terus angkat kepala ni. Tapi kena ambil yang mana? Kena ambil naik tu rakaat ke-3 lah kan, sebab ambil yang kurang. Maka tahiyat awal dia naik. Naik rakaat ke-3. Lah, memang rakaat ke-3 pun ni. Sembahyang maghrib memang rakaat ke-3 pun. Sunat sujud sahwi. Sebab dia ada naik ni mungkin 3, mungkin 4. 4 tu kan lebih. Jangan tengok 3 4 tu, tengok rakaat sekali. Sembahyang apa? Tengok rakaat sekali sembahyang apa? Jadi kalaulah masa sembahyang maghrib tu nak naik ni 2 ke nak naik ni 3? Tu pula. Kalau nak naik ni 2, tak adalah tahiyat awal. Kalau nak naik ni 3, maknanya ada tahiyat awal. Ambil yang mana? Ketika sujud ni. Ambil yang kurang kan? Ambil yang nak naik tu 2. Maka tak ada tahiyat awal lah. Naik. Tengah-tengah. Lah, memang 2 pun dah naik tu. Memang 2 pun. Tak ada sujud sahwi. Nampak? Macam tu juga subuh. Subuh boleh buat contoh tak? Melampau awak dia punya lupa tu. Cuba buat lupa. Cuba buat masalah. Kuat makan ruku. Melampau. Ini cari balah ni. Kalau 1 2 dia tengah sembahyang. Macam mana contoh? Tak. Tengah-tengah sembahyang, ini 1 ke 2? 1 ke 2 apa? Susah nak buat contoh 2 rakaat. Tapi tu 2 3. 2 3 memanglah biasa. 1 rakaat. Dah 1 rakaat tengah sujud tu, mestilah confirm 1 rakaat sebab tengah sujud. Nak naik ni 2 atau nak naik 3? Ada yang tu. Takkan nak naik ni 1 ke 2? Habis kau pasal sujud. Maksud nak naik ni 2 atau 3. Jadi memanglah ambil naik tu 2. Naik tu 2. Kemudian sunat sujud sahwi. Tapi tak boleh bagi contoh yang satu lagi. Dia tengah sembahyang. Tengah sembahyang baca tiba, ni rakaat pertama ke rakaat kedua? Gitu kan? Yelah. Ni rakaat pertama ke rakaat kedua? Tengah sembahyang, tengah berdiri. Tengah baca Fatihah. Sebab kalau ni rakaat kedua, sekejap lagi ada kunut ni lepas rukuk yang tidak. Kalau ni rakaat pertama, tak adalah. Dan dia sedar pada waktu itu juga. Tak boleh sedar rakaat seterusnya. Pada waktu itu juga dia sedar, memang rakaat pertama. Maka dia syak sama ada yang dia nak naik nanti, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat kedua atau rakaat ketiga. Itu yang dia syak. Maka tak boleh. Tak boleh contoh. Subuh tak boleh. Pening tak boleh. 3 rakaat boleh, 4 rakaat tak boleh. Tak boleh bagi contoh macam tadi. Jadi ulang balik kesimpulan, jika dia sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba tengah dia sembahyang 1 rakaat itu, kalau mudah kita ambil sujudlah. Masa sujud kan? Masa sujud dia tak tahu dia nak naik ni 3 atau 4. 3 ke 4 yang nak naik ni. Rakaat ketiga atau yang nak naik ni rakaat keempat. Jika yang nak naik ni rakaat ketiga, ada tahiyat awal. Lepas dia angkat kepala ni. Jika nak naik ni rakaat keempat, tak ada tahiyat awal. Maka wajib ambil, mesti kena pilih yang kurang. Maka yang nak naik tu 3. Dia pun tahiyat awal lah. Kemudian naik 3, tengah-tengah rakaat ketiga tu teringat memang betul 3. Maka tak ada sujud sahwi. Yang satu lagi, dia tengah sujud ni. Nak naik ni rakaat ketiga atau rakaat keempat?
Rakaat keempat atau rakaat kelima yang nak naik ni? Rakaat keempat atau rakaat kelima? Kalau nak naik rakaat keempat, naiklah. Kalau nak naik rakaat kelima, tak adalah sepatutnya tahiyat. Tengah-tengah fikir, kena ambil macam mana? Ambil yang kurang, iaitu yang naik itu rakaat 4, baru 4. Kan? Tapi kemungkinan 5 ada tak? Adalah. Sebab tu dia syak. Dia pun naik, tapi kaedahnya kena ambil yang kurang. Naiklah rakaat keempat. Tengah-tengah sembahyang, memang betul 4. Maka sunat sujud sahwi. Itulah. Yang 2 rakaat tak boleh buat contoh. Pelik. Melampau sangat lupa dia. Okey. Adapun jika syak ia dalam sembahyangnya, adakah sudah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat dan tiada nyata baginya? Maksudnya pergi mari. Kalau Tok Guru sebut dia pergi mari, tak ada suk. Tak ada suk. Tak ada suk. Pergi mari lah tu, pergi mari tu apa? 3 4 pergi tu pergi pergi mari pergi 3 4 dan 3 4 tu tak ada sud. Sud apa sud? Tak ada penghabisan sampai ke sudah. Macam mana? Taradud lah. Memang taradud pun tu. Itulah taradud nama dia. Taradud terjemahan yang paling tepat adalah pergi mari. Pergi mari taradud. Adakah surah sembahyang 3 atau 4 atau 4 rakaat dan tiada nyata baginya? Maksudnya tak habis-habis sampai ke sudah, wajib tambahkan serakaat. Maksudnya ambil yang kurang jugalah, ambil yang kurang dan tambah 1 rakaat kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia. Dan sunat ia sujud sahwi kerana syak ia pada keadaan lebihnya. Jadi wajib tambah 1 rakaat kerana ni, kerana tu penting juga, asalnya ketiadaan ia mengerjakan. Asal sesuatu perkara tak buat. Tu maksud dia. Asalnya dia seorang. Asalnya nyesorang. Nyesorang. Asalnya ketiadaan ia mengerjakan. Maksudnya kalau kaedah fiqh apa? Al-aslu baqa'a makana ala makana. Kalau tambah lagi hatta yakumud dalil an khilafih. Tu kaedah hafal dulu, hafallah qawaidul fiqh tu. Al-aslu baqa'a makana ala makana. Sesuatu perkara tu dia akan kekal mengikut hukum sebelum. Bila syak dia ikut sebelum. Jadi setiap satu perkara tu dia tengok hukum sebelum. Kalau sebelumnya macam mana? Jadi contohnya asal sembahyang ni tak buat. Itu asal tak buat, kemudian buat. Tiba-tiba khilaf, buat ke tak buat? Tak buat lah. Dia kembali kepada hukum asal. Asal sembahyang, tak sembahyang. Asal rakaat, tak ada rakaat. Lepas tu baru buat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Tiba-tiba 3 4. Asalnya tak buat, maka 3. Macam mana kalau kita tengok asal? Contoh wuduk. Kalau wuduk ketika maghrib, sembahyang maghrib ada wuduk. Kemudian dengar kuliah, tak fikir pun pasal wuduk. Tak fikir pun pasal kentut, tak fikir pun. Dengar blur gitu je. Tiba-tiba nak sembahyang syak. Lepas tu datang was-was. Tadi ada wuduk ke tidak? Ataupun dah batal ke tidak? Asalnya, al-aslu baqa'a makana ala makana. Asalnya kan sembahyang maghrib. Ada. Lepas tu, datang tak hatta yaqumud dalil. Sehingga sampai dalil an khilafi. Yang datang. Jadi kalau katalah, apa dalil dia? Oh, dalil tadi memang betul. Kentut tadi. Datang. Selagi tak datang, ikut hukum asal. Itulah semua hukum fiqh. Inilah yang paling besar. Kembali kepada asal. Yang duk kecoh-kecoh, viral-viral pun, kembali kepada asal. Viral-viral, boleh tak basuh dekat dalam mesin basuh. Orang kafir pun pakai sekali kan. Lepas tu lah, dia ada babi, dia makan babi ke, dia ada anjing ke, bulu anjing melekat dekat perangkap sampah mesin basuh yang itulah, yang orang. Semua kembali kepada asal. Asal mesin basuh? Bersih. Takkanlah. Takkan. Asal je. Dia kembali semua kepada asal. Hilang bersih. Lepas tu datang hatta yaqumud dalil. Sampai datang dalil yang kata ada najis. Ada tak dalil? Tak ada. Tak ada bukti. Suci. Tapi nampak orang Cina keluar tadi. Bawa 1 bakul. Tak ada dalil. Dia pakai yang mana satu? Dia pakai yang kau pakai itulah. Okey, dalil babi, dalil anjing? Tak ada. Dia last sekali kembali kepada yang kecoh-kecoh ni semua sebenarnya kaedah ni je.
Tak, kalau dia waktu ada babi pun, walaupun begitu, mesti masuk, dia ambil waktu ada babi. Macam mana nak pikul babi? Allahnya contoh. Kalau dia pikul babi sekalipun, anak babi, merah-merah. Oh, tu sedap oh, manis oh. Taklah, kalau macam tu sekalipun, dia masukkan bukan babi tu dalam mesin basuh. Dia masuk pakaian dia. Masih lagi, selagi boleh ni kita ni. Selagi boleh selamat kita selamat. Jadi kalau macam tu, maknanya suci. Telur ayam wajib basuh tak? Tak wajib. Sama lah. Sebab apa? Mana dalil yang kata dia najis? Dalil tu dia keluar kat punggung. Tak ada, tak kira. Asal telur suci. Sehingga datang dalil. Nampak tak? Stopok. Baru najis. Semua gitu. Yang kita pergi makan kat kedai. Kan? Makanan asalnya najis. Asalnya suci. Lepas tu sehingga datang dalil. Oh, rupanya najis. Baru najis. Begitulah. Kenapa semua pakat duduk sana? Pusing benda ni. Pusing. Ini buat semua kau sana semua tak ada dalil ni. Ni geng-geng tak ada dalil. Ni bukan dalil, sana dalil. Ni dalil. Dia kalih kat ni. Kita pusing. Kita lawan ni gini, kita lawan kat ni. Semua pakat sini. Dulu semua penuh kat sini. Ikut musim apa? Monsun. Okey. Itulah. Banyak makan duku ni. Okey. Okey, wajib tambahkan serakaat lagi kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan. Asalnya dia tak buat. Dan sunat sujud sahwi kerana syak pada keadaan lebihnya. Yalah bila 3-4 ambil 3 tambah 1. Jadi ada kemungkinan lebih, maka sunat sujud sahwi. Yang tadi walaupun 3-4 masa dia naik 4 tu yakin sebenarnya dah betul pun sunat sujud sahwi. Kan? Teringatlah ada seorang ulama ni lah, tak ingatlah cerita dapat kat mana. Bila ada orang tanya kat dia, apa hukum kalau 3-4 dia itulah, dia was-was lah, dia syak dalam sembahyang dia. Macam mana nak buat? Apa hukum? Ulama tu jawab apa? Ni jawapan tasawuf. Jawapan pekah kita dah jawab. Nak jawab ni, kamu nak tahu hukum ikut mazhab kamu atau mazhab aku? Dia kata. Oh ni pelik lah. Mazhab sama, mazhab semua sama mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kenapa dia tanya gini? Akhir sekali, macam mana pada mazhab saya? Mazhab yang menanya. Dia kata, kalau ikut mazhab kamu, kalau 3-4, ambil 3, nanti tambah 1, lepas tu sunat sujud sahwi. Habis mazhab tuan macam mana? Pada mazhab aku, orang macam ni hendaklah disebat. Sebat. Kenapa pula aku nak tanya selesai masalah sembahyang dia main sebat? Kenapa? Dia kata, bagaimana seorang itu boleh lupa sedangkan dia sedang menghadap Tuhan yang menjadikan dia? Kalau dia kenal Tuhan betul, macam mana dia boleh silap 3-4? Maknanya teruk sungguh, wajib dia sebat orang macam ni. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Dia anggap orang biasa, 3-4, ambil 3 nanti tambah 1. Itu bagi orang biasa. Muqarrabin tidak. Ya Allah, berdosanya aku. Lalai itu biasa. Ini tengah menghadap Allah lalai. Oh, dosa teruknya. Kita lalai, kalau bukan time sembahyang, lalai itu biasalah. Ini tengah menghadap Allah. Kalau tengah menghadap Allah pun 3-4. Kalau tengah bukan menghadap Allah, lagilah. Tak peduli ke arah haram lah. Sepatutnya kurang-kurang tengah menghadap Allah ni ya perfect. Sebab memang tujuan nak menghadap Allah. Kurang-kurang. Yang lain lara, lalai. Tapi yang menghadap Allah pun lalai. Itulah tandanya dekat luar pun kita lalai. Okay. Macam mana kalau tadi yang 3-4 dia pun tambah 1 kan? Tambah 1 nanti dia niat nak sujud sahwi lah.
Tengah-tengah baca Fatihah tu, yang tambah satu tu, Allah. Dan tadi, ini rakaat ketiga atau empat. Jadi maksudnya nak naik ni, rakaat keempat atau nak naik ni rakaat kelima lah. Sebab 3-4. Yang nak naik ni rakaat keempat atau nak naik ni rakaat kelima. Maka, pilih yang nak naik tu rakaat keempat, nanti tambah satu kan. Sebut tadi kan, sunat sujud sahwi sebelum salam. Tengah-tengah dia naik tu, tengah baca Fatihah tu, ingat rupanya 5. Lebih dah. Lebih. Kalau dia ingat, ni memang betul 4. Sunat sujud sahwi. Dan teruskan sembahyang. Kalau dia ingat, oh ini betul 5. Ada orang buat macam mana tau? Dia teruskan sembahyang. Batal. Ada orang begitu. Dia terus kata apa? Kan dah berdiri. Teruskan jelas sembahyang. Nanti sujud sahwi. Suka hati je. Tak boleh. Macam mana? Tengah-tengah baca-baca. Waladdah. Macam tu je. Wih, mari keyakinan. Rupanya ni dah 5 dah. Terus duduk. Tahiyat. Sunat sujud sahwi. Lepas pada tu lah. Sunat sujud sahwi juga. Kalau masbuk, kalau yang imam terlebih, dia masbuk nak tambah satu rakaat. Imam 3-4. Imam pun naik satulah, betul lah. Sebenarnya rakaat tu rakaat kelima yang imam tu, tapi imam 3-4 lah sampai ke sudah. Ni bukan sedar, tak sedar-sedar lah. Imam 3-4 nak naik ni 4 ke 5, nak naik 4 ke 5. Ikut kaedahnya kena naik kan. Bila naik, makmum masbuk tadi naik. Okey. Naiklah sekali. Dia mana tahu cerita kan? Kalau dia tahu cerita macam mana? Kalau dia tahu imam ni memang terlebih. Yalah, mufarakah bila-bila pun boleh. Mungkin dia kata, ni tahiyat awal, dia baru nak masuk, dia tahu. Dah 2 rakaat, kenapa imam naik? Makmum, tapi masbuk aku nak tambah 2 rakaat sekejap lagi ni. Makmum tadi boleh naik. Dia masuk ketika dia imam tahiyat awal, dia pun masuk. Nantilah takbir sekejap lagi lah. Imam habis baca tahiyat, imam naik, dia pun Allahu Akbar. Mana dapat 2 rakaat lah. Entah macam mana, sepatutnya tahiyat akhir, makmum tadi sepatutnya tahiyat awal lah kan. Kalau dari sudut turutan tu, tiba-tiba imam ni 3-4, nak naik ni 4 ke 5. Jadi perkara yang imam kena buat adalah tambah satu juga. Memang betul naik pun, hakikatnya 5. Makmum tadi tahu, sebab aku tahu aku nak masuk tadi. Aku tunggu tahiyat awal, lambatnya tahiyat awal nak bangun. Malah nak takbir, nak duduk nanti bangun balik. Bukan dapat rakaat pun. Contoh, dia pun naik, dia dah 2, dia 3 dah ni. Soalannya, makmum tadi alang-alang memang dia nak tambah rakaat. Boleh tak dia naik? Tak boleh. Dia tunggu kat tahiyat. Tu kalau dia tahu, dia wajib tunggu kat tahiyat. Tunggulah imam tu turun. Bila imam turun, masuk rukuk i'tidal sampai salam. Imam salam, baru dia tambah. Okey. Kalau imam sujud sahwi, dia wajib sujud sahwi juga. Soalannya, macam mana kalau dia tak tahu? Ni cerita dia. Ni qaul tam. Baru ni bincang. Dalam kitab qaul tam. Naik rakaat makmum tak tahu. Tak tahu imam tu rakaat seterusnya. Rakaat salah, tak tahu. Dan tak tahu sampai ke sudah, sampai habis sembahyang. Selamat. Maka sah. Sebab dia tak tahu. Tak, kalau lepas sembahyang dia tak ni, kalau tak tahu sampai kiamat, memanglah tak kisah. Dia tahu lah lepas pada tu. Takkan kalau tak tahu sampai kiamat, kita pun tak bincang. Kiamat dulu. Masalahnya lepas pada tu dia tahu. Lepas tu, rupanya tadi rakaat lebih, baru lepas sembahyang. Bukan tengah sembahyang, lepas sembahyang. Maka sah. Tu nak cerita tu, sah. Janji dia tahu lepas sembahyang. Tak payah ulang. Kalau nak ikut je tak boleh kan. Tapi dia tahu lepas habis sembahyang. Dia pun tambah apa semua, dan imam pun salam apa, dia pun tambah beberapa rakaat lagi. Betul, lepas habis sembahyang baru dapat tahu rupanya rakaat imam tadi rakaat kelima. Kalau tengah sembahyang tak boleh. Tengah sembahyang tak boleh. Tengah sembahyang tak boleh. Kalau tengah sembahyang tahu dan ikut, batal. Kalau tak tahu dulu, mula-mula tak tahu, dia ikut imam. Lepas tu tiba-tiba jadi tahu, wajib duduk. Macam mana boleh tiba-tiba? Mungkin ada ramai duduk kot. Ramai duduk. Fikir, betul lah, imam lebih. Padahal dia dah berdiri ikut imam dah, dia masbuk ni. Duduk. Kalau dia tak tahu sampai ke sudah, kan? Kalau dia kalau tiba-tiba dia bangun dan dia tak tahu asal orang duduk, aku pun tak tahu, dia pun masuk lambat ke apa, dia tak tahu cerita, dia berdiri lah dengan imam. Tiba-tiba imam sedar, imam duduk,
Imam wajib duduk terus. Bila sedar, alamak, rakaat kelima, dia wajib duduk. Duduk tu tahiyat lah. Makmum tadi, masbuk dia wajib duduk. Duduk. Sebab dia dah tahu. Kalau makmum tak tahu, apa hal imam ni tengah baca waladdallin, bunyi waladdallin, duduk terus. Tahiyat. Macam mana buat? Sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, memang dia wajib duduk. Sebab imam duduk, dia pun fikir balik, betul lah, silap lah ni. Dia wajib duduk. Sekarang dia tak tahu, apa hal ni? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Apa imam ni tiba-tiba oh, memang huru-hara ni. Sebab dia kena ikut keyakinan dia. Jangan cerita buat mufarakah Mufarakah bila-bila pun boleh bercerai. Bercerai bila-bila, boleh tak salah boleh bercerai. Itu tak cerita. Ceritanya sekarang tak nak bercerai ni. Maka makmum kena ikut keyakinan dia sendiri. Bahawasanya imam ni tiba-tiba daripada berdiri terus duduk, maka dia tak boleh. Dia kena ikut keyakinan dia. Sebab dia tak tahu cerita. Berdiri lah. Imam tahiyat. Macam tu lah. Kemudian imam bagi salam. Habis. Terputus. Mufarakah lah kira. Dah terputus. Termufarakah. Dia terus sembahyang. Tapi dia tak boleh turun. Makmum tak boleh turun. Sebab dia tak tahu. Tak boleh turun tu maksud imam yang tak tambah tadi tengah baca waladdallin teringat. Rupanya memang rakaat kelima. Imam wajib turun. Imam tak turun batal. Kesian makmum masbuk, dia kata nanti pening. Tak kesian, wajib duduk. Turun tahiyat at-tahiyah. Makmum yang tahu teringat balik wajib turun juga. Makmum yang tak tahu apa cerita tak tahu apa benda, dia kena ikut keyakinan dia. Apa keyakinan dia sekarang? Imam salah. Gila apa lepas dia tak ada rukuk tadi, tidak terus tahiyat. Tak ada sujud, tak ada apa. Maka makmum tadi subhanallah. Memang jang masa tu. Tak ada subhanallah tu sunat je. Dia diam lah. Duduk berdiri. Imam salah. Duduk je berdiri. Sampai imam bagi salam. Lepas imam bagi salam, dia teruskan sembahyang. Termufarakah, dia terus sembahyang. Dia tak boleh duduk. Kalau kata, imam duduk. Pelik aku seorang berdiri. Dia pun duduk. Batal. Walaupun hakikatnya memang betul kena duduk. Pening kan tu. Yang tadi kata kita ada siap semuanya baru tahu kita silap tadi kan maka dikira dah habis lah. Habis sah. Ya. Baik, kalau najis tak boleh sah. Kalau kita sembahyang betul orang kata ada najis tu kepala tu. Betul? Kena balik lah sembahyang. Tak dapat sedar setelah habis sembahyang. Tak boleh. Itu memang kena qada balik. Ya, najis kah? Najis tak boleh. Najis kalau ada sengah sembahyang ada najis. Sebenarnya sembahyang dia tu tak sah dah. Awal-awal lagi. Jadi bila dapat tahu sama ada tengah sembahyang, maka wajib buang najis dan sembahyang balik, atau dapat tahu lepas sembahyang wajib sembahyang balik, atau dapat tahu 10 tahun. 10 tahun lepas. Cek balik CCTV. Cek balik, katalah ini lama punya ni. Lah, ada tai cicak atas kepala aku. Dia zoom kan. Bila ni? 10 tahun lepas dia sembahyang. Ada tai cicak. Wajib qada. Kata menyesal aku tengok CCTV. Wajib qada bila dapat tahu. Bila dapat tahu wajib qada. Dia keras, najis keras. Bab najis. Bab aurat tak keras macam tu. Bab najis paling keras. Sebab kita menghadap Allah tak boleh ada sedikit pun najis zahir dan batin sepatutnya. Najis zahir, najis ni lah. Najis batin dalam pun tak ada juga. Buang segala najis-najis, sifat-sifat mazmumah dalam hati. Najis akidah, buang masa sembahyang tu. Tapi dari sudut ni syariatnya najis zahir lah. Adapun jika syak ia kemudian daripada salamnya pada meninggalkan fardu yang lain daripada niat dan takbir taharrum, takbiratul ihram. Dan jikalau pendek perceraiannya sekalipun tiada memberi bekas syaknya itu. Tak pakai. Kalau dia syak, bila syak 50-50 dia syak lepas salam rukuk ke tidak? Kecuali niat dengan takbir. Niat dengan takbir tolak tepi. Tak boleh. Itu kita bahas sekejap lagi macam mana. Dia syak lepas habis sembahyang, tadi rukuk ke tak? Macam ni lah. Lepas habis sembahyang 3 ke 4 jadi tak terpakai. Maksudnya sembahyang dah sah lah. Sebab dah lepas. Kalau ambil uduk, dia ambil uduk, lepas habis siap dah ambil uduk. Tadi basuh tangan ke tak? Tadi sapu kepala ke tak? Tak pakai, tak terpakai, sah uduk dia. Sebab dia sedar selepas habis perbuatan tu. Uduk bersama, sembahyang bersama.
Tapi kalau tengah dia berwuduk, tadi sapu kepala ke tak? Wajib sapu kepala. Tengah basuh kaki kan? Tadi sapu kepala ke tak? Wajib basuh. Tadi sapu kepala tak? Wajib sapu. Sebab dia sedang berwuduk. Ni syak Kalau yakin bila-bila pun tengah-tengah basuh kaki, yakin tak sapu kepala, memang kena lah. Habis sembahyang lah, yakin tak sapu kepala, memang kena qada balik sembahyang dia. Setelah 10 tahun, yakin tak sapu kepala, memanglah tak sah. Tu yakin, ni syak. Bila dia syak, macam ni, kaedah dia macam ni. Jika syak dalam perbuatan itu, dalam ibadah tu, dalam perbuatan tu dia syak, maka memberi bekas. Jika dia syak selepas perbuatan tu, maka tak memberi bekas. Ni bukan beri bekas tauhid lah. Nanti beri bekas tauhid pula. Bukan. Ni beri bekas pekah. Tidak memberi bekas. Jadi kalau macam tu lah, tengah dia sembahyang, tadi sujud ke tidak rakaat sebelum ni, memberi bekas. Tapi kalau dah habis sembahyang, dah salam, tadi sujud macam tak cukup je, tak beri bekas. Tapi kalau yakin tak sujud, beri bekas, tu yakin. Ini syak. Pada meninggalkan fardu yang lain daripada niat dan takbir. Dan jikalau pendek perceraiannya sekalipun. Pendek maksudnya bukannya lepas 2-3 jam baru was-was, baru syak, bukan. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, 3 ke 4 tak beri bekas. Kalau nak fikir-fikir sehingga datang keyakinan. Datang keyakinan, waktu baru bagi bekas. Yakin memberi bekas, syak tak bagi bekas. Ataupun masa lepas bagi salam tu fikir tadi tahiyat baca sampai habis ke tak? Baca selawat baca ke tidak? Contoh lah. Tadi tengah sembahyang Fatihah rakaat pertama baca ke tidak? Tak memberi bekas sebab dah salam. Tapi kalau syak tengah sembahyang memberi bekas. Okey. Memberi bekas tu maksud perlu dilayan syak itu. Itu maksud memberi bekas, perlu dilayan. Ada satu lagi, takut bertukar, ada satu lagi. Kalau dia yakin buat tapi dia syak sempurna ataupun tidak. Boleh? Susah sikit ni sebab dia agak susah sikit. Dia yakin buat tapi dia syak sempurna ataupun tidak. Setelah habis buat, maka tak beri bekas juga. Tak. Contoh ambil wuduk. Ketika dia sapu kepala, dia syak rata tak muka dia. Tapi yakin basuh muka. Cuma rata atau tidak. Maka tak beri bekas juga. Sebab dia dah sampai ke rukun atau perbuatan lain dah. Dan lagi pun tak wajib yakin kata. Bukan cerita pasal tu. Memang betul tak wajib yakin kata tu, itu masalah kata, bukan. Ini bukan masalah tu. Ini bab lain, bukan. Kalau wajib itu bab kata air. Ini bukan bab kata air. Ketika dia sapu kepala, dia tadi yakin basuh muka. Tapi tak yang dia syak kena tak dekat hidung. Sempurna tidak. Sempurna atau tidak. Tadi dekat dalam kening ni, kat kening ni kena tak air. Bila dia syak bukan yakin. Kalau yakin bila-bila pun terpakai kan. Dia syak. Ada tak basuh muka? Basuh muka memang basuh. Masa ni tangan duduk sini ni. Tangan duduk sini. Sapu kepala. Basuh muka ambil wuduk tadi. Oh yakin. Tak yakin ni. Cuma yang dia syak kena tak air kat sini. Maknanya dia yang tak yakin sempurna atau tidak. Yang dia yakin memang basuh. Cuma sempurna atau tidak tu yang tak yakin. Dan dia syak tu setelah habis dah. Habis cerita dia. Bab muka dah habis. Dah pergi bab kepala dah. Tak memberi bekas juga. Tapi kalau tengok kat muka kena. Kalau kat muka kena. Tengah basuh muka, syak. Kena tak? Oh, memberi bekas. Ataupun sempurna tak? Memberi bekas. Jadi tengok kaedah ni. Ni kaedah ni tahap tinggilah sikit kan. Jika dia syak, buat ataupun tidak, setelah habis dah perbuatan itu, ibadah tu habis dah, maka tak bagi bekas. Syak buat ataupun tidak. Ya. Kalau dia syak buat ataupun tidak ketika sedang melakukannya, bagi bekas. Bagi bekas lah. Kita ambil bagi bekas, faham lah. Sebab ulang balik panjang pula. Memberi bekas. Dia syak sempurna ataupun tidak. Bukannya buat atau tidak. Garanti buat, yakin buat, cuma sempurna ataupun tidak. Ketika sedang melakukan perbuatan itu, memberi bekas lah. Sebab sedang buat.
Jika dia syak sempurna ataupun tidak. Okey? Setelah habis dah. Tapi kalau bab semayang tak habis semayang lagi, tapi dah pergi ke rukun lain dah. Okey? Dia syak sempurna ataupun tidak, maka tak memberi bekas. Kalau masalah semayang, contoh, dia naik rakaat yang kedua. Lepas dia naik rakaat yang kedua, dia teringat tadi masa sujud tadi, cukup tak 7 anggota? Sujud memang sujud confirm. Cuma sempurna atau tidak? 7 anggota. Tak tahulah, syak lah. Syak. Maka tak memberi bekas sebab dia dah rakaat kedua. Kalau dia syaknya, buat ke tak buat sujud rakaat pertama tadi, ketika dia rakaat kedua, memberi bekas. Itu syak buat atau tidak. Nampak dia punya detail. Boleh tak? Susah lah, memang susah. Susah, yelah kelas malam, kelas susah. Nak senang kelas maghrib. Nak senang so kelas maghrib. Jadi kena faham kat situ. Kalau tak faham ini, dia kena main dengan syaitan, akhir sekali jadi was-was. Yalah. Tengah-tengah basuh kaki tadi, muka tadi basah, memang confirm basuh muka. Tapi kena tak lah, tepi hidung, kena tak lah, misai panjang ke apa, masuk kat dalam misainya. Macam tu lah. Allah basuh muka balik. Dia kan main dengan syaitan lah. Sedangkan, dia yakin basuh. Yang dia tak yakin sempurna ataupun tidak. Sepatutnya tidak memberi bekas. Dah lepas kan? Dah lepas-lepas lah. Okay. Dan jika pendek option sekalipun, tiada memberi bekas syaknya itu, kerana zahirnya tiada ia mendatangkan salam, melainkan kemudian daripada sempurna. Kerana apa? Hujah dia, kenapa bila dah salam, bila dah habis perbuatan tu, sebenarnya bukan bab semayang je semua, bab semua. Dia kata, kenapa lepas dah salam, dah habis semayang, tiba-tiba syak, buat atau tidak, kenapa tak memberi bekas? Pertama, sebab dia kata, kalaulah dia tak buat, kenapa dia bagi salam? Mana dia bagi salam tu, maknanya dah settle lah tu. Habis tu kan syak bukan yakin. Selagi tak yakin, selagi tu tak terpakai. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tak mungkin dapat dikalahkan oleh syak. Macam mana tanda dia yakin? Dah salam. Habis tu bila salam maknanya yakin. Salam. Macam mana kau boleh salam sedangkan kau tak buat? Mestilah buat. Habis tu kenapa syak sekarang? Tak pakai. Tak pakai syak. Okey. Adapun kalau macam kenapa niat dengan takbiratul ihram tak boleh? Kalau syak tak boleh. Tak boleh. Dia kecuali yang ini. Adapun jika syak ia pada niat atau takbiratul ihram, wajib ia mengulangkan sembahyangnya kerana ia syak pada asal jadi simpulannya. Bab niat dengan takbiratul ihram ni, ini benda besar. Dia syak. Bila dia syak? Dia syak takbiratul ihram ataupun tidak? Syak takbiratul ihram ataupun tidak? Ketika sedang semayang, memberi bekas. Dengan maksud, semayang kau tak sah lah. Semayang lain. Ataupun dia syak takbiratul ihram ataupun niat dengan takbir sekali lah. Niat ataupun tidak, ketika habis semayang, memberi bekas, wajib semayang balik. Walaupun 10 tahun telah berlalu, dia syak, dia niat ke tidak pada semayang dia, tetap juga memberi bekas. Sebab niat dengan takbir benda besar, simpulan, asal. Tiba kau syak yang itu tak dimaafkan. Tapi kalau rukuk yang tidak, no problem. Baca Fatihah, no problem. Tak ada masalah dalam bab satu. Syak salam ke tidak? Syak salam ke tidak? Adalah. Ada terbaca itu. Niat takbiratul ihram, syak salam atau tidak? Tapi dari segi salam dengan niat takbir ni kuat takbir lagi. Salam tak? Salam dia macam biasa. Salam dia macam lain lah. Dia macam Fatihah, dia macam lain-lain. Dia macam rukuk yang tidak semua. Dia tak termasuk dalam niat. Sebab niat memang besar. Bila sebut niat, dia sekali dengan takbiratul ihram. Lepas tu dia gabung sekali. Jadi kalau dia tadi aku takbiratul ihram ke tidak? Masa mula-mula semayang tadi. Habis semayang. Habis. Sebab tadi aku takbiratul ihram. Sempurna atau tidak takbiratul ihram pun habis. Takbiratul ihram dengan niat tak boleh bawa bincang langsung. Tak boleh bawa bincang langsung. Syak aja habis. Bermula sujud sahwi itu 2 sujud. Dan jika berbilang lupanya sekalipun. Walaupun dia banyak lupa, sujud sahwi tetap 2.
Macam mana yang banyak? Kita bagi contoh. Sembahyang subuh lupa kunut. Sunat Sawi kan? Macam mana nak bagi contoh? Berbilang. Yelah, tak apalah, kita ambil satu lah. Memang dalam kunut subuh tu banyak, dalam tahiyat awal tu banyak. Kita nak ambil yang lain, yang berbeza. Dia sembahyang, dia terlupa kunut subuh. Lepas tu pula 3-4 2-3 lagi. Maka dia ambil 2 tambah 1 kan? Ambil 2. Ambil yang sikit, ambil 1 tambah 2. Maknanya dia sunat sujud sahwi kerana tinggal kunut. Tapi macam tak logik cerita ni. Cerita insya' lah. Macam tak logik cerita ni. Insya'. Dia tinggal tahiyat awal. Sunat sujud sahwi. Kemudian masa dia tahiyat akhir tu, masa nak tahiyat akhir, dia kata, 3 ke 4 lah? 3, 4. Ambil 3, tambah 1. 2 kali 2 benda. Adakah sujud sahwi 4 kali? Sujud sahwi 2 juga. Tu contohlah. Bolehlah cari contoh-contoh kalau ada 3, 4 kali, 4, 5. Boleh jadi tak? Boleh. 3, 4. Okey, 3 tambah 1 kan? Lepas tambah, turun 3 ke 4 lagi sekali. Lupa pula. 3, 4. Ambil 3 tambah 1. Lepas tu lupa sekali lagi. Teruk sungguh lupa dah. Banyak makan buah duku jadi. Kau tengok aku banyak makan buah duku. Lupa sungguh. Bolehlah macam-macam. Ataupun masa tahiyat tak baca wa ala ali sekeluarga Nabi sunat abang kan? Tahiyat akhir. Tapi kalau dah tak lupa baca je lah, sebab itu memang time dia. Macam ni pula nak kata sujud sahwi tak? Sebab situlah tempat sujud sahwinya. Jadi tak payahlah sujud sahwi, baca je lah. Bagi contoh lah, ada 3, 4 sekali, berbilang lupanya sekalipun, banyak sebab sekalipun, tetap juga 2. Macam mana kalau makmum yang melakukan kesalahan yang disunatkan sujud sahwi? Kalau katalah makmum tak baca kunut, makmum tak baca tahiyat awal, imam tanggung, maka tak sunat makmum tu sujud sahwi, imam tanggung. Macam mana? Imam tahiyat awal, makmum naik di duduk di, tak nak tahiyat awal, tak nak, batal tak batal? Tak batal. Betul, tunggu je kat atas. Lepas tu imam pun naik dekat ketiga kan? Makmum tadi sepatutnya sunat lah sujud sahwi sebab dia tak buat tahiyat awal. Tak, imam tanggung. Tapi hukumnya makruh makmum tadi. Tadi kunut imam tak buat, kita pun tak buat lah, kita ikut lah. Sunat. Yang tu sunat. Imam tak buat kunut, makmum pun tak nak buat jugalah, kata kan? Tak apalah, aku tak buat jugalah, imam tak buat. Lepas tu imam tak sujud sahwi. Sebab kalau imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi lah, Kat Mekah. Jadi bila kemudian sebelum makmum salam, imam tak sujud sahwi lah. Sebelum makmum salam, makmum sunat sujud sahwi. Setelah imam bagi salam. Teruk lah kena sujud sahwi ya. Duduk berapa hari pergi umrah? 14 hari yang sujud sahwi. Bacalah kunut pendek kan. Dah baca kan kunut pendek. Macam mana kunut pendek? Kunut panjang? Kunut pendek. Madinah sempat dia tunggu kan. Dia tunggu. Maksudnya dia bagi can lah sikit. Dia ra'i masa tidak sikit, dia ra'i masa sujud lama sikit kot. Dua-dua lah. Masa dia sami Allah liman hamidah, dia pun agak-agak, tapi tak habis baca. Kalau baca kunut tak habis lagi. Dia pun sujud, dia tunggu pula kat sujud sekali lagi. Jadi cun. Tapi kat Mekah tak ra'i baca kunut pendek sempat. Allahumma firli ya ghafur. Kunut pendek pun tak sempat. Laju sungguh dia. Itulah, jangan main orang Arab weh. Kalau dengar cerita ramai kena siku dengan dia. Buat baca Allah Mahdi begitu. Geng-geng anak Pak Wahab semua tu. Memang dia marah. Tapi kalau dia anti. Tapi kalau yang mengaji, ada Pak Arab tak ngaji berlambak. Tapi yang mengaji okey je, dia faham. Ni yang geng-geng ni.
Kena, ramai kena siku. Kata Allah, aku kena siku dengan Pak Arab. Siku dia besar. Jangan main. Jangan main. Usalli jangan. Slow-slow sikit usalli tu. Memang kena siku ke. Kena siku Pak Arab bila nak rasa siku Pak Arab. Jadi okay, jadi tujuan sujud sahwi ni nak gantikanlah menampung kan, menjabarkan, menampung. Tapi tak sama dengan original. Tetap tak sama dengan original. Baju koyok lah. Baju koyak kan? Menampung. Yalah, macam tu lah. Kalau baju koyak, maksud seumpama, kalau tampung memanglah, tapi nampak kesan dia, tak cantik kan. Jadi macam itulah perumpamaan sujud sahwi ni. Dia tak boleh tampung yang asal, tapi cuma menampung lah juga. Apa lagi ya? Okey. Dan hendaklah bagi yang lain daripada makmum, selain makmum. Yang lain daripada makmum. Hendak tu wajib dah tak? Wajib. Wajib. Dan hendaklah tu wajib. Bagi yang lain daripada makmum. Maknanya imam dengan sembahyang seorang lah. Kan ada 3 je. Imam, sembahyang seorang, makmum. Imam, makmum, sembahyang seorang kan. Jadi ya, maka hendaklah bagi yang lain daripada makmum. Maknanya imam dengan sembahyang seorang, munfarid. Ya. Sama hukum kan? Sama hukum. Ya, imam dengan sembahyang seorang kebanyakan sama. Bukan kebanyakan, semua sama. Yang tak sama makmum. Imam dengan sembahyang seorang sama. Bahawa diniatkan pada hatinya aku hendak sujud sahwi. Kena buat kena niat. Maka jika ia sujud dengan ketiadaan niat, batal sembahyangnya. Ambil. Imam yang sembahyang seorang, imam ataupun yang sembahyang seorang, masa nak sujud sahwi tu kena niat. Sahaja aku sujud ini kerana sujud sahwi, niat dalam hati. Ataupun lintahkan je lah kat hati. Sujud apa? Sujud sahwi. Kalau tak ada niat, batal sembahyang kerana menambah rukun. Menambah rukun. Maka wajib niat. Sujud ni kena ada niat. Sebab sujud ada 4 je. Dalam ibadah kita ada 4 jenis sujud. Selain daripada 4 ni tak ada. Yang pertama, sujud yang tak perlu niat. Sebab dia termasuk dalam niat yang besar, iaitu sujud rukun. Sujud rukun tu lah, sujud sembahyang tu kan. Kenapa tak perlu niat sujud? Sebab dia ada dalam usalli. Dia dalam aku nak sembahyang zuhur. Dah ada dalam tu dah. Bila sebut nak sembahyang zuhur, itulah dia termasuklah sujud. Dia panggil sujud rukun lah. Sujud rukun pertama. Yang kedua, sujud syukur. Itu pun tak perlu niat masa sujud. Sebab dia dah ada dalam takbir. Masa nak sujud Allah, nak sujud syukur ni, Allahu Akbar, nak sujud kan? Ada dah. Allahu Akbar tu, aku nak sujud syukur tu dah ada dah. Maka sujud tak perlu niat. Yang ketiga, sujud tilawah. Sama juga. Sujud tilawah pun tak perlu niat. Sujud tilawah ni yang luar sembahyang tu. Tak perlu niat. Allahu Akbar. Kemudian masa Allahu Akbar tu baca ayat sejadah kan? Terus sujud. Maknanya tak perlu niat sujud. Sebab dalam takbir tu dah ada. Tapi sujud sahwi wajib. Sejadah pun tak payah. Imam, ya, imam. Jadi sujud sahwi tak. Kenapa? Ketika takbir, mana tahu salah tak salah. Sebab sujud sahwi ni lepas buat salah, lepas terlupa. Ketika takbiratul ihram ada. Lepas ni aku nak lupa lah sekali. Mana ada. Jadi yang dia niatkan dalam takbiratul ihram, dalam sembahyang, yang original lah. Yang original. Maka sujud sahwi tu bukan original dah. Dalam dia melakukan perbuatan-perbuatan sembahyang, tiba-tiba ada terlupa, ada tersilap, ada apa semua. Maka sunat sujud sahwi, ada tak niat sujud tu? Tak ada dalam takbir. Sebab dalam masa takbir, mana tahu nak silap sekejap lagi. Sebab tu ketika nak sujud sahwi, wajib niat. Habis kenapa makmum tak wajib niat? Dia kata selain pada makmum. Makmum pun masa takbir, mana ada niat? Niat nak sujud nanti. Sebab mana tahu salah ke tak salah? Kenapa makmum tak perlu niat? Makmum tu maksud imam sujud, makmum wajib sujud kan? Kenapa tak perlu niat? Sebab ada dalam makmuman. Ikut imam. Imam mana ada? Sebab tu dia kata kat sini,
Maka jika ia sujud dengan ketiadaan niat, batal sembahyang. Batal sembahyang sujud sahwi. Kemudian ia sujud dua sujud. Dua kali sujud. Seperti sujud sembahyang pada segala wajibnya dan sunatnya. Dia sunat, tapi dia sujud bila kata apakah rukun sujud, kan? Syarat sah sujud. 7 anggota, tak boleh berlapik dahi, kan? Tumakninah 2 kali. Dan setiap satu sujud dengan satu sujud tu kena ada tumakninah, dengan yang kita panggil duduk di antara dua sujud. Semua sama. Pada segala wajibnya dan sunatnya. Tapi ada qaul dhaif mengatakan sujud sahwi hanya sekali saja. Dhaif. Sekali. Tak tahu, tak ada dobit. Tak tahu. Tak ada dobit pun kat sini. Tapi itu qaul dhaif. Yang dobitnya qaul dhaif, pendapat dhaif sekali pun memadai. Maknanya kalau orang buat sekali, dia diam je lah, maksud dia diam lah. Dia macam sama macam solat jenazah, salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu je, habis. Pada solat jenazah. Lagipun yang kedua pun sunat. Cuma nak itu satu je, samalah qaul dhaif juga. Tapi kalau imam bagi salah satu, kita kena tambah satu lah. Kita tambahlah satu. Okay? Kalau dia niat 2 kali sujud sahwi, tapi dia sujud sekali je, memadai. Dia niat nak 2 ni, tiba dia sujud 1, maka memadai. Maksudkan kan, bila ada khilaf qaul dhaif, maka lepas dia salam tetap sah juga sama ada 1 atau 2. Dia niat 2, tiba-tiba sujud 1, memadai, tapi makruh. Memadai tapi makruh. Okay. Kalau dia niat sujud sahwi tu 3 kali. Sebab cerita sekarang ni pasal niat. Niat nak sujud sahwi. Sebab tu kita detailkan niat ni. Niat nak sujud, bila dia niat nak sujud sahwi, dia niat 2. Okey, buat 2, settle. Kita bahas lagi niat. Jika dia niat nak sujud sahwi 2, tapi buat 1, memadai, tapi makruh. Lepas tu salam lah. Kalau dia niat 3, batal sembahyang ketika dahi mencecah bumi, buat kali yang pertama. Tak nanti nak sujud 3 kali baru batal, tak. Niat ni, sujud sahwi ni, nak sujud 3 kali. Tak batal lagi. Dia pergi depan, letak kepala, kena lantai je, batal. Walaupun kan baru sekali. Aku niat 3, nanti tak, sekejap lagi, entah buat 2 je kot. Tak. Terus batal. Sentuh je, batal. Tapi kalau dia niat nak sujud sahwi 3 kali, tapi dia tak sujud, tak batal. Dah. Tak, dia niat aku nak sujud sahwi ni kan, masa fil alamin innaka hamidum majid, nak niat sujud sahwi 3 kali tapi tak sujud, tak ada. Assalamualaikum Allah. Sunat tak ada. Tapi kalau aku nak sujud 3 kali, pergi fil alamin innaka hamidum majid, Allahu akbar, sentuh je, batal terus. Walaupun baru sekali. Itu detail-detail je lah. Dia sebenarnya sama tau. Ketika nak melangkah, kan, nak penuhkan saf, dia sama. Dia niat nak langkah 3 langkah. 1, 2, 3. Batal sepatutnya kan. Dia niat je langkah 1 je, batal. Batal lah. Boleh? Semaya juga, semaya pasal kata langkah tu. Kata dah imam dah semaya dah. Imam rokok, kita boleh rokok situ tadi. Boleh? Kita sampai saf ke depan. No, belakang no boleh. Ya. Ada macam hadis dia tu, Nabi larang makmum rokok kalau tak sampai kat saf yang sepatutnya. Yelah, kalau larang pun memang pahala saf memang tak dapat dah. Confirm. Sebab dia kat belakang, pahala saf memang confirm tak dapat. Larang tu maksud tu lah makruh. Bukan larang maksud apa? Tak sah. Kita dengar pun dah pelik. Tak. Yang sebenarnya yang kata makruh tadi, bukannya sah tu 3 hasta lebih 3 hasta je pun makruh juga. Sama je. Imam
Kebanyakan imam. Cuba tengok kebanyakan masjid. Imam punya sejadah, lepas tu makmum jauh lebih 3 saf pertama. Berapa mana ada 2-3 masjid kat sini? Kalau macam ni tak? Ni, kat sini. Tumit makmum dengan tumit imam lebih 3 kat situ pun dah makruh dah. Bukan nak tunggu jauh-jauh. Jadi makruh tu Nabi larang. Betul lah makruh lah. Sebab dia jauh lebih daripada 3 daripada saf yang terakhir ataupun daripada imam ataupun di antara satu saf dengan satu saf. Makruh tu dengan maksud tak dapatlah pahala saf. Cuma soalan tadi boleh ke tak? Boleh. Bukan kat sini, kat belakang tu boleh. Tengok, imam rukuk, Allahu akbar, lepas tu rukuk. Oh, dapat dah. Yang tidak langkah 1 2. Lepas tu sujud. Oh, tak boleh dah, takkan nak ngesok. Sujud. Naik rakaat seterusnya 1 2. 1 2. Jangan tak kiri kanan. Orang tengok buat bodoh. 1 2. 1 2. Woi, lama. Jauh. Orang semayang dekat Malaysia ni mungkin tak ada masalah kan? Tu, kalau semayang dekat Masjid Negeri Kau Shah Alam tu, besar. Ataupun tu, Masjid Nabawi. Tengok imam halal. Dia duduk kat sini. Kalau jalan, imam halal. Takbir terus. Allahu Akbar. Betul kan? Jalan. Jangan 3 gerakan wajib jaga. 1 2, diam. Reset balik. 1 2, diam. Reset balik. 1 2, diam. Sampai. Pahala saf memang out dah, tak dapat. Pahala jemaah dapat. 27 tak sampai. Berapa? Tengok mungkin dapat 25, 24, 23. Dari sudut boleh? Boleh. Dari sudut makruh? Makruh. Makruh tu apa? Makruh semayang. Makruh saf. Makruh tolak pahala saf. Tolak pahala saf. Itulah. Kita nak cerita bukan yang tu. Nak cerita tadi, kalau dia nak melangkah memenuhi saf dengan niat nak 3 langkah, batal pada langkahan yang pertama lagi. Sebab dia niat dah nak buat benda yang salah. Maka langkah pertama dah batal. Tapi kalau niat nak 3 langkah tapi tak jadi tak apa. Jangan langkah. Langkah pertama batal. Kalau dia jadi macam mana? Niat kena niat 2 langkah maksudnya. Gitu lah. Okey. Dan sunat dan segala wajib dan segala sunatnya. Maksudnya apa yang sunat ketika sujud semua sama. Ketika sujud biasa, sujud sahwi semua sunat. Dari sudut apa-apalah semua sama. Dari letak jari macam mana, kembang tak kembang, buka tak buka, semua sama. Ya? Dan sunat dibacakan pada kedua sujud itu, subhanallazi la yanamu wa la yashu. Biasa dengar? Ya ke? Bukan biasanya subhanamal la yanamu wa la yashu. Lama. Ini bagus ni. Tak sujud sahwi maknanya semayang khusyuk tak pernah salah. Sebab tu dia kata biasanya subhanamal la yanamu wa la yashu. Ini subhanallazi la yanamu wa la yashu. Yang ni lebih tak berhati, tak perasan. Tambah-tambah orang semayang Setiap kali semayang khusyuk, Masya Allah, macam air terjun lah. Mana nak tak ingat. Memang tak pernah buat salah dah. Jadi sunat dibacakan pada kedua sujud itu subhanallazi la yanamu wa la yashu ataupun subhanaman la yanamu wa la yashu. Kalau maksudnya lebih kurang sama je. Subhanallazi, maha suci Allah yang la yanamu, tidak tidur, wa la yashu, tidak lupa. Subhana, maha suci Allah, man. Maha suci Allah, man, iaitu Allah tu man tu lah. Siapa tu lah. La yanam, yang tak tidur, wa la yashu, yang tidak lupa. Sama je. Biasanya ladhi dengan man. Man tu Allah lah. Siapa tu? Siapa tu? Okey. Dan sunat juga jangan lupa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sunat juga 3 kali. Bukannya ganti lah. Tidak. Maksudnya sujud tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana. Tak imam lah. Bukan tak sempat solat jemaah. Imam baca sekali, mazhab Hanbali. Imam mazhab Hanbali. Memang semua imam satu Malaysia kalau tanya sujud sahwi je mesti geng mazhab Hanbali. Itu perli tu. Mazhab Syafi'i 3 kali. Bukan sekali.
subhana man la yanam wa la yasu, subhana man la yanam wa la yasu, subhana man la yanam wa la yasu. Sunat lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sunat itu dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la bihamdih. Lepas tu subhanalladzi la yanam wa la yasu. Boleh juga. Subhanalladzi la yanam wa la yasu, subhanalladzi la yanam wa la yasu. Duduk Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wazni wahdini wa'afini wa'fu anni, ataupun Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Yang pendeknya paling kurang Rabbi fili. 3 bacaan. Boleh juga. Allahumma fili boleh juga 2 kali, ataupun Rabbi fili. Itu yang paling pendek 2 kali. Yang panjang sikit Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Panjang lagi, yang terbaik yang kita dah baca itulah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wazu'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika duduk tu sujud balik, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Lama tapi ada orang buat laju. Dah salah tu, kan dah buat salah tu, bagilah zikir wirid lebih sikit. Dah lah salah nak cuba cepat pula. Memang tak sempat lah. Imam-imam di Malaysia ni memang dia baca sekali je. Kita pun kan dari imam lain, kita tak boleh nak baca dah. Apa dia? Dia nak bangun je. Kita kena segera. Kita kena segera. Tu masalahnya. Atau membaca zikir sujud sembahyangnya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kalau yang tadi, jika bacaan tadi jika lupa, sebab ni sujud sahwi, sujud kerana lupa. Sujud kerana lupa tu dia sekadar nama je. Tapi bukan sujud sahwi tadi sebab lupa, bukan. Nama je sujud kerana lupa. Sebab apa kata nama je. Kalau bukan sebab lupa pun sunat sujud sahwi. Tapi bukan lupa, sengaja. Jadi sujud sahwi, sujud kerana lupa, itu nama je. Brand aja. Jadi jika dia tinggalkan kunut dengan sengaja, sunat sujud sahwi juga. Tapi dia bukan lupa. Nama je tu sujud sahwi. Kalau dia tinggal tahiyat awal dengan sengaja, sunat sujud sahwi juga. Tapi bukan lupa, memang sengaja, sunat juga. Cuma jika terlupa bacaan dia tadi, subhana man la yanamu wa la yashu, ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ataupun gabung sekali tu cantiklah, 3 jadi 6 kali. Kalau sengaja, bacaan dia tambah lagi 3 lagi. Apa dia? Astaghfirullahal azim. Tambah lagi astaghfirullahal azim 3 kali. Sebab apa? Sengaja. Kalau sengaja tinggal kunut, sengaja tinggal tahiyat awal, mula-mula lepas sujud tu subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, astaghfirullahal azim 3 kali, subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali. Panjang lagi sebab dia sengaja. Tu beza, sengaja. Dan tempatnya kat mana nak sujud tu? Kat mana nak sujud? Tempat sujud tu kat mana? Dahulu, sebelum, daripada salam, sebelum salam, kemudian selepas, daripada tahiyat dan selawat, dan doa-doa. Mana sampai fil alamin innaka hamidum majid. Sampai habis doa. Baca lagi pula doa. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Baca sampai habis. Sampai habis semua. Dah habis baca dah doa semua dah. Doa dunia akhirat kita nak doa apa yang kita sendiri semua. Doa habis doa dah. Nak salam ni. Kejap. Sujud. Masa tu sujud. Mazhab Hanafi sujud lepas salam. Mazhab Hanafi lepas salam baru dia sujud. Sujud sahwi dia. Mazhab Maliki rare lagi. Macam mana? Kalau dia buat perkara yang kurang, yang terkurang, tertinggal kunut, tertinggal tahiyat awal, dia buat perkara kurang, maka sujud sebelum salam. Macam kita lah sujud sebelum salam, mazhab Maliki. Tapi kalau dia buat perkara yang lebih, tadi yang kurang, yang lebih,
terlebih rakaat, kan? Syak kan, syak tadi, maka sujud lepas salam. Mazhab Maliki. Contohnya 3-4, maka sama juga dia, tambah 1, nanti sunat sujud sahwi, sujudnya lepas salam. Sebab syaknya kan 5, syak 5, syak lebih 3-4 sama ada 4 atau 5 tadi. Tapi kalau dia sujud sahwi kerana tinggal kunut dia pula sebelum rukuk. Sebelum rukuk sujud mazhab Maliki. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdini fi man hadait. Bukan Allahu akbar, dia sebelum. Kita selepas rukuk tidak kan? Dia sebelum. Kalau katalah tinggal. Bila tinggal kunut, sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam macam kita. Tapi kita tak kira tertinggal kunut ke tak awal ke terlebih rakaat ke apa, semua sebelum salam. Dia tak. Jika yang mengurangkan sebelum salam. Jika perkara itu melebihkan, biasa lebih rakaat lah, maka lepas salam. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi lepas salam semua. Mazhab Syafi'i sebelum salam semua. Tak. Tok guru dengan anak murid lah. Beza. Maka jika memberi salam dengan sengaja, padahal ingat ia akan sahwinya. Dia tahu sunat sujud sahwi ni, ada tinggal tadi ni, ada terlebih rakaat tadi nak sujud sahwi ni, tapi dia sengaja bagi salam. Tiada dapat lagi ia sujud sama ada panjang perceraiannya atau pendek. Sujud sahwi tak? Orang nak perhati tepi tu. Malah lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh sujud sahwi dah. Sebab sengaja. Okay. Walaupun perceraian tu pendek, lepas bagi salam je, tak boleh dah nak sujud sahwi. Yalah dah salam. Okay. Atau lupa ia. Ataupun dia lupa dan panjang perceraiannya pada uruf. Demikian juga tiada dapat lagi ia sujud. Dia bukan sengaja bagi salam, dia nak sujud sahwi tapi lupa. Dah lah dia lupa sunat sujud sahwi. Okey, aku nak sujud sahwi. Dengan sujud sahwi dia lupa. Sungguh-sungguh. Lepas dia bagi salam, panjang perceraian. Maksudnya lepas bagi salam tu lama. Lama pula uruf lah. Berapa nak letak? Berapa minit? 10 lah. Rasa 2 lama dah. Maksud 3. Lama. 3 rasanya. 2 tu ke bawah kira pendek lagi. 2 minit. 2 minit ke atas rasanya lama dah. 2 minit lama. Sebab kita rasa tak lama sebab kita bercakap. Cuba kita tunggu 2 minit. Tak, cuba kita tunggu. Lama 2 minit. 120 saat. Lama. Jadi dia kata uruf. Yang 2 minit tu kita letak. Bila orang kata 3 minit, kita tak boleh lawan dengan dia. Ada orang kata 10 minit, tak boleh lawan. Sebab uruf. Bila uruf, tak letak minit. Kita yang letak minit, ikut kita punya sendiri. Jadi, kita letak 2 minit lah. Ambil sekurang-kurang 2 rakaat solat sunat ringkas. Kita ambil situ lah. Jadi, jika dia dah lupa, dia niat nak sujud sahwi. Sekali dengan sujud sahwi lupa. Dan lepas dia salam, lebih 2 minit. Kalau ikut kita punya ni lah, kiraan kita 2 minit. Lebih 2 minit, teringat dah 3 minit dah. Nak sujud sahwi boleh? Tak boleh. Tak boleh. Yang tadi memang niat, aku tahu ada sujud sahwi, salam aja lah. Segan kat orang bagi salam. Terus tak boleh. Tak, tunggu 2 minit, 1 saat lepas salam, tak boleh dah sujud sahwi. Ataupun tak sengaja terlupa bagi salam, lepas 2 minit baru sedar, tak boleh juga sujud sahwi. Ada ke yang lepas salam boleh sujud sahwi? Adalah waktu dia bincang. Kalau tidak, tak bincang lah. Adalah. Macam mana? Mari kita tengok. Dan jika pendek perceraiannya pada uruf, pendek perceraian pada uruf, hendaklah ia sujud kemudian daripada dia qasadkan kembali kepada sembahyang. Maksudnya, dia ada buat salah, apa-apalah salah yang kita dah bincang sebelum ni, kemudian dia niat memang nak sujud sahwi. Okay? Tiba-tiba terlupa sujud sahwi. Terlupa. Dia pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak panjang lagi. Tak panjang tu kita ambil 2 minit lah tadi. 2 minit ke bawah. Tak panjang. Jadi sebenarnya bukan 2 minit aja. Ditambah lagi. Sebenarnya 6 patah perkataan tak boleh bercakap. Walaupun pendek. Tapi tak ada lagi tak. Sama ada dia bercakap banyak atau dia zikir kan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, habis dah, tak boleh dah. Walaupun dia bagi salam tadi tak sengaja. Okey, kita ambil macam ni. Dia bagi salam dalam keadaan dia niat nak sujud sahwi. Tiba-tiba terlupa sujud sahwi, dia bagi salam.
Kemudian dia kata, macam ada sesuatu lah yang tertinggal. Tak bercakap apa. Okey. Kadar tu jangan lebih 2 minit yang dia fikir. Tiba-tiba setelah 30 saat, lah, tak sujud sahwi. Dia kata sini, hendaklah tu masuk boleh. Sunat. Boleh lah. Dibenarkan, diharuskan. Ia sujud balik. Tapi dengan syarat. Kemudian, selepas daripada qasadkan kembali kepada semayang. Maksudnya niat apa? Aku masuk balik dalam semayang. Maka, salam tadi tak sah. Salam tadi lagu. Tapi dah 30 saat berlalu. Selagi tak lebih 2 minit. Niat apa? Masuk balik semayang. Bila masuk balik semayang, nak buat apa? Apa yang lupa tadi? Sujud sahwi. Maka sujud. Boleh. Sujud. Duduk. Sujud. Sujud. Salam. Dia duduk balik. Salam ni baru betul. Salam tadi kira batal. Kira tak sah. Kira tak kira. Terus sujud. Daripada duduk tu, kan? Duduk pening. Macam tak cukup lah. Fikir. Apa benda ni? Lupa sujud sahwi. Dah. Terus sujud. Niat. Masuk semayang balik. Dalam hati je. Jangan cakap apa-apa. Okey? Masuk semayang. Okey, masuk semayang balik. Sujud. Subhanallah la ilaha illa huwa, baca. Duduk. Sujud balik. Yang kedua. Duduk tahiyat lah. Duduk macam tahiyat tu. Tak payah baca dah. Salam terus. Tapi tengok kata dah sujud tamu, dia sujud, dia baca, kata dia duduk atau sujud. Lepas tu dia sujud, hati dia nak bagi salam terkentuk. Patah lah. Ya betul. Itu yang nak sebut. Tu tak sampai lagi bab tu. Yang ni nak sampai ni. Yang tu bab ni. Dan apabila sujud ia, jadi kembali ia kepada sembahyang. Maka wajib ia memberi salam yang lain pula. Jadi bila dia sujud, jadi ia kembali kepada sembahyang. Kemudian bila dia sujud pertama, bila dia nak bangun je terkentut. Put. Bila terkentut, sujud sahwi batal ke sembahyang batal? Sembahyang batal. Dia kata, kalau aku tak sujud sahwi tadi, dah memang sah dah sembahyang. Yelah, sujud sahwi sunat. Dah memang sah dah. Sekarang kena ambil wuduk sembahyang balik sebab dia pergi kentut. Ataupun orang rumah dia ke? Contoh kentut tak best lah. Contoh orang rumah dia kat belakang, dia sembahyang kat rumah ke apa kan? Dia tengok orang rumah dia perhati je. Lepas dah tadi dah salam. Tunggu dah lama duk fikir apa benda. Tiba-tiba sujud. Orang tua ni kenapa? Buang tabiat ke? Kata isteri ni. Masih angkat kepala. Bang, dia pegang kat sini. Bang, apa sebab sujud balik? Kan dah salam tadi. Allah, awak pegang saya buat apa? Batal semayang. Sama lah. Batal semayang. Bila batal semayang? Bukan batal sujud sahwi. Dengan semayang-semayang batal. Awak punya pasal lah ni. Pergi masuk bilik air, ambil wuduk, semayang balik. Dan wajib dia memberi salam yang lain pula. Maksudnya salam yang awal tu tak sah lah. Dia jadi, bukan tak sah, jadi lara. Tapi kalau dia nak kekal boleh. Maksudnya nak kekal tak apalah, benda yang lepas jangan dikenang. Jadi sah dah semayang. Tapi markah kurang. Kalau baju tu ada berlubang. Tapi kalau dia sujud sahwi, bertampung. Tapi tetap ada jahitan lagi nampak. Cuma bertampung lah. Okay. Dan yang ketiga, Ngelah. Sebab tadi kita mula lambat tau. Lepas tu rasa macam dah tak lambat, baru je. Relax loh, malam masih muda. Dan yang ketiga daripada yang ditinggalkan di dalam sembahyang itu, salah satu daripada sunat hay'ah. Ada juga yang dipanggil, maksudnya dalam sembahyang tu ada yang ditinggalkan tu sunat hay'ah. Seperti segala tasbih pada rukuk, subhanallah, subhanallah azim tinggal, pada sujud, dan lainnya mana-manalah. Rabbi fili warhamni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wajjahtu wajhi li fatras samawati wal ard, amin. Apa lagi? Surah. Apa lagi? Yang sunat. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud. Apa lagi? Semua-semua yang tu, kama sallaita ala Ibrahim. Semua tu kan? Ya muqallibal qulub. Saya cerita ni apa ni? Semuanya sunat hay'ah. Seperti segala tasbih, rukuk, sujud dan lainnya, maka jangan ia kembali kepadanya jika ditinggalkan dia di dalam sembahyang. Jangan kembali pula. Kalau katalah masa dia sujud, tadi masa rukuk lupa subhanarabbiyal azim, dia pun bangun, batal. Tak boleh lah, sunat hay'ah je. Jadi tak boleh, dah lepas, habis lah. Jika ditinggalkan dia dalam sembahyang, dan tiada pula dijabarkan dengan sujud sahwi. Jangan sujud sahwi pula. Kenapa sujud sahwi ni? Lupa Rabbi fili warhamni, batal sembahyang. Jadi maknanya tinggal sunat hay'ah, Rabbi fili warhamni, subhanallah, subhanallah azim, kama sallaita ala Ibrahim, ya muqallibal qulub. Benda pendek lah baca ni kan. Amin, a'udzubillah, doa iftitah, Allahu akbar kabira, wajjahtu, apa lagi? Yang semua sunat tu tak? Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tinggal tu
Tu sunat hay'ah dia panggil. Sunat hay'ah jenis qauli. Sebab sunat hay'ah ada jenis fi'li, perbuatan. Ni jenis yang keluar kat mulut. Tiba-tiba bila tinggal tak boleh sujud sahwi dan tak boleh ganti. Kalau dah tinggal, rakaat pertama tinggal, dia dah rakaat kedua, dia tak boleh pergi ke rakaat pertama balik. Kalau dia pergi batal. Tu kita tahulah. Sebab itulah ulama kata yang paling besar mana? Adakah sunat ab'ad atau sunat hay'ah? Mana lagi besar? Sunat hay'ah, bukan sunat ab'ad. Sebab sunat ab'ad jika tinggal dengan sengaja sekalipun boleh lagi ganti, iaitu sujud sahwi. Tapi kalau tinggal sunat hay'ah, pergi tak kembali, rugi. Jadi mana yang perlu jaga? Yang perlu jaga adalah sunat hay'ah. Sebab kalau dah tak buat, tak boleh buat dah. Tak boleh dah. Nak tampung, nak sujud sahwi, batal sembahyang. Habis tu habis. Dari sudut tasawufnya, meninggalkan sunat hay'ah adalah lebih besar daripada meninggalkan sunat ab'ad. Dari sudut fiqahnya, meninggalkan sunat ab'ad lebih besar lah, sebab namanya pun ab'ad, lebih besar daripada sunat hay'ah. Tengok kita tasawuf ke fiqah? Habis. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa maksud dia? Hanya Allah yang lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Faidatun, pada menyatakan sujud tilawah dan sujud syukur. Wallahu a'lam. Fasal baru. Mana tadi? Mana faidatun? Mana faidatun ni? Faidatun.